Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kat sini sikit ada satu apa orang cakap satu information ataupun satu ilmu yang serba kekurangan. Okey, sebelum tu ada masa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sekarang ni isu tentang sikit nak menceritakan tentang isu air sistem penyejukan untuk enjin. Bukan sistem penyejukan untuk aircon. Okey, untuk air. Fungsi dia, apa kegunaan dia, kalau dia rosak macam mana. Okey, lepas tu sikit nak ulas sikit isu yang selalu sangat orang kata macam mana nak cakap Isu yang orang cakap macam ni, orang cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, sana cakap padahal dia sepanah pun tak kenal. Okey, macam video sikit senang. Bila korang ada kesempatan untuk subscribe sikit punya channel, minta tolong subscribe. Kita bangunkan channel kita supaya kita nak menceritakan benda yang betul je. Okey? Kita menceritakan benda yang rasa betul dah. Tolak tepi. Tak payah nak cerita sana macam ni, sana macam ni. Okey. Macam video ni simple je. Di mana ni depan sikit ni bukan nak kata 100% tapi ni adalah simptom ataupun part-part yang berkaitan sistem penyejukan. Okey? Okey, jom kita tengok daripada tepi dulu. Okey, kat sini ada radiator radiator. Okey, ada sampel baru. Okey, ni sampel yang lama, cuba tunjuk. Ada dua sampel lama untuk kereta klisa sebenarnya ni. Okey, kalau macam ni untuk kereta wajar persona lebih kurang lah, adik-beradik diorang je. Okey, ada sampel untuk fan motor. Okey, fan motor ada dua sampel, water pump ada dua sampel. Untuk radiator cap 2 sampel. Untuk ambil thermostat tadi, satu lagi. Thermostat ada satu sampel, sekejap lagi sikit ambil. Okey, untuk head gasket ada 2 sampel. Okey, lepas tu ada water pump pipe. Okey, dia sebenarnya dia ikut jenis-jenis kereta juga. Ada kereta yang tak ada water pump pipe, ada kereta yang ada. Okey, ada water pump pipe ni, water pump pipe. Okey, ni top hose, lower hose. Ni sampel-sampel sikit ambil rawak yang mana yang repair dengan sikit. Okey, ni ada complete set daripada motor, fan blade. Okey, bilah kipas dan housing dia. Okey, yang ni cap untuk radiator. Okey, untuk radiator yang sikit buka ni. Okey, yang pertama kita nak tahu kat sini, sistem penyejukan andai kata bermasalah apa akan jadi sebenarnya. Kita kena tahu dulu. Yang pertama, kita akan dapat kenal pasti dua punca di mana kita dapat merasakan kalau kita pasang aircon duduk dalam kereta kan, tahu-tahu aircon tu tak sejuk. Tahu-tahu kita perasan temperature naik lah. Temperature naik lah. Jangan macam tu. Temperature naik, terus berhenti. Okey? Bagi double signal, berhenti, check, tengok. Okey? So kadang-kadang ada kereta yang tak ada meter temperature, dia pakai lampu. Kereta-kereta moden sekarang ni kebanyakannya menggunakan lampu. So bila pemandu-pemandu kereta yang tak alert menggunakan kereta, dia tanya, lambang apa merah ni? Nampak? Kita jangan ingat semua kita tahu. Macam sikit tahu, sikit share kan. Andai kata bermanfaat, minta tolong share. Yang belum subscribe sikit punya channel, minta tolong subscribe. Okey. So andai kata temperature naik, kita kena pasti punca-punca masalah. Okey, sikit nak mulakan daripada radiator dulu. Jom kita tengok. Salah satu punca, andai kata temperature tu naik. Okey? Okey, kita tengok kat sini. Dia punya. Sikit dah buka dia punya housing atas dan bawah. Okey, sikit dah buka. Nampak? Sikit buka. Tengok. Okey, ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa? Plastik. Kenapa plastik boleh jadi macam ni? Masa bila pula plastik bergabung dengan karat ni? Mestilah besi kan? Tapi kenapa plastik melekat dengan habuk karat? Nampak? Itu satu persoalan sebenarnya. Okey? Tentang isu pasal ni mungkin video ni agak panjang sikit nak tarik supaya kita lebih memahami tentang sistem penyejukan. Okey, macam radiator ni, bila owner, masalah contoh kereta ni, bila kereta ni running lama, temperature panas.
Okey, macam contoh kereta ni. Dia parking duduk dalam kereta ataupun jalan jam, temperature dia panas. Sebab apa? Sebab radiator tak dapat sejukkan sistem air. Okey, fungsi dia memang untuk menyejukkan sistem air. Radiator, fungsi dia. Okey, di mana kalau kita tengok bukan keseluruhan bukan keseluruhan ni ada laluan air. Okey, dia hanya ada jalur-jalur dan lubang-lubang. Dia contoh macam ni. Nampak tak ni? Nampak karat-karat ni? Nampak lubang-lubang yang tertutup ni. Lubang-lubang yang tertutup. Cuba tengok yang ni jelas. Nampak? Okey, lubang yang dah tertutup oleh karat. Okey, yang ada dalam radiator ni. Lubang ni besar ni je. Lubang ni besar ni sahaja. Korang jangan ingat full Jangan ingat full. Okey, so bila sumbat, air tak dapat sempat untuk sejuk. Boleh menyebabkan temperature korang lebih pada separuh dan kalau korang tak perasan boleh menyebabkan head gasket terbakar ni, head gasket. Tahu, benda ni nampak je sekeping tapi kos dia tinggi tau. Hati-hati. Cuba alert sikit tentang kereta. Okey. So macam contoh kereta ni kebanyakannya bengkel yang datang, customer yang datang kat Siki akan suggestkan kepada owner untuk double layer. Siki akan masuk double layer. Cuba tengok ketebalan dia. Okey, di mana Siki cakap double layer tu, ketebalan ni. Nampak tak beza dia? Air akan lebih kepada yang double layer punya. So, sistem penyejukan lagi cun. Dia bukannya cun tu, temperature tu akan jadi rendah. Sebenarnya, korang tak faham sebenarnya. Sebab pasang double layer ke, triple layer ke, ataupun pakai alloy ke. Dia bukan boleh menyebabkan radiator tu lebih sejuk ke. Boleh menyebabkan apa orang kata, air tak mungkin jadi panas ke. Okey, korang kena faham. Suhu enjin dia kekal. Suhu enjin sebenarnya kekal. Disebabkan ada apa? Termostat. Okey, so bila termostat berfungsi dalam keadaan baik. Okey, pasal termostat isu banyak. Isu banyak. Kita cuaca Malaysia jangan pakai. Jangan belajar macam tu. Okey, engineer bukan belajar sekolah 3-4 hari tau. Diorang nak cipta satu barang ni makan puluhan tahun untuk mencipta satu komponen masuk ke tempat yang sewajarnya. Okey, so untuk termostat nanti kita akan sambung balik. Untuk radiator, okey, tengok radiator yang dah berusia. Kalau kita tengok, macam contoh kereta ni untuk kereta, saya ingat, Siki ingat Personal kot. Cuba tengok lubang dia ni. Ada karat tak? Ada karat tak? Cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Lubang semua cantik kan? Okey, kenapa kena tukar? Tutup le lampu tu. Okey, cuba korang tengok Ini adalah plastik. Okey, ini plastik. Plastik Siki nak tunjuk plastik macam mana Plastik, bunyi plastik. Dia kalau bunyi besi macam ni, bunyi besi. Itu besi. Okey, nampak kan? Okey, so apabila plastik, korang jaga coolant walau macam mana pun, air cantik macam mana pun. Cuba tengok benda ni. Cuba tengok macam ni. Okey, tengok. Sifat ni sebenarnya dia plastik yang dihancurkan yang menjadi bentuk. Okey, macam meja office kadang-kadang kan, bila kena air dia akan rapuh, betul? Dia sama macam ni. Nampak? Boleh pecah kan? Nampak? Dia bahagian depan ni memang lembut terus. So sekarang ni dah keras sikit dah. Okey? Nampak? Pecah kan? So macam owner ni nasib baik sikit perasan. Kalau sikit tak perasan, terus pecah, tercabut, air kurang, overheat terus. Head gasket terus terbakar. Okey? Okey, untuk radiator ni expired. Expired date dia. Memang sampai masa expired. Korang jaga macam mana sistem air pun, plastik korang ingat dia ada tempoh dia. Okey, macam okey, Siki nak isukan pasal karat tadi. Okey, ni water pump Ni water pump untuk kereta Myvi, Alza lebih kurang adik-beradik diorang. Ni untuk kereta Saga BLM. Okey, kalau kita tengok water pump ni kita tahu. Dia ni macam ni bunyi. Nampak? Cuba tengok. Cuba tengok dekat. Okey, macam ni kalau kita tengok, owner ni jaga coolant dalam keadaan cantik. Dia jaga sistem air dalam keadaan cantik. Okey? Sebab kalau kita tengok plate dia ni dalam keadaan bersih. Tak ada karat pun. Sebab ni besi. Dia, kalau andai kata menggunakan air pipe, mesti ada karat. Macam contoh kereta ni,
dia dah berbunyi. Ada bearing dalam ni boleh menyebabkan bunyi. Macam water pump sikit pernah post sebelum ni, dia boleh menyebabkan blade hilang ataupun bearing berbunyi. Okey, untuk water pump. So untuk water pump, fungsi dia untuk mana? Untuk running kan perjalanan air. Masuk ke generator, masuk ke dalam blok, masuk ke head. Fungsi dia. Kalau tak ada dia tak boleh. Okey, water pump ni kalau andai kata dah sampai 160,000, senang je. 80,000. Ingat 160,000 tukar sekali. 240,000 tak payah. Kalau rasa lama, tukar je. Ikut tahun juga. Tengok atas orang yang ikat belting tu. Berapa padu dia ikat. Takut kadang-kadang ikat terlampau kuat boleh menyebabkan bearing cepat rosak dan berbunyi. Okey. So, okey ni fan motor. Okey, ni untuk fan motor untuk kereta Wira lah. Kebiasaannya kalau kita tengok macam ni, lebih kurang Wira. Okey, kecil-kecil model macam ni. Okey, ni so macam ni untuk persona. Untuk persona ataupun kereta-kereta moden sekarang ni kebanyakannya motor diorang gemuk macam ni, besar macam ni. Untuk apa diorang buat macam ni sebenarnya ada fungsi Bukan suka-suka diorang buat. Okey. So untuk fan motor ni sebenarnya dia menggunakan satu pusingan sahaja. Di mana pusingan memang biasalah ikut pusingan lah. Kalau ikut jam lah, lawan jam lah. Cuma kelajuan dia satu speed. Okey, bezanya dengan yang besar ni, yang moden-moden sekarang ni, dia menggunakan satu motor. Okey, tapi dua speed, dua kelajuan dia. Tengok atas jenis kereta juga, tak semua kereta. Kalau korang tengok biasa model kecil macam ni, kebanyakannya aircon untuk radiator. Tapi untuk kereta-kereta moden dia pakai satu je. Aircon dia lah. Untuk radiator pun dia lah. Untuk menyejukkan condenser dan juga radiator. Okey. Fan motor ni, dia akan sampai tempoh, dia akan rosak sendiri. Karbon dalam boleh habis dan menyebabkan fan motor tak berfungsi. Andai kata dia bermasalah, kita tengok, kita running kereta kita tengok temperature lebih sikit pada separuh, kipas ni tak jalan, korang boleh ketuk ke belakang dia ni. Okey, korang boleh ketuk belakang dia. Kalau andai kata dia berjalan, korang boleh pergi ke workshop, terus tukar je motor dia. Sama juga yang ni, korang boleh ketuk belakang ni. Ambil objek yang keras sikit, ketuk. Okey, untuk fan settle Okey, pasal isu, okey, selebihnya, okey, ni. Okey, ni kita tahu fan blade Fan blade ni fungsi dia memang untuk menarik angin daripada depan. Okey, dia duduk depan, dia macam ni radiator. Okey, ni depan bahagian enjin. Nampak? Okey, nampak So, bila okey, so angin ni okey, macam ni. Alright, baru betul. Okey, angin ni dia akan pergi ke enjin, bukan pergi ke depan Okey, dia akan tarik pergi ke enjin. Okey, fungsi dia memang untuk menyejukkan air yang ada dalam radiator ni. Okey, fan blade ni dia boleh juga ada masalah, sama ada dia pecah ataupun dia boleh jadi straight. Bilah ni boleh jadi straight. Bilah ni memang boleh jadi straight. Korang kena terima sebab dia plastik. Okey, memang boleh jadi straight. Bila dia tak melengkung, boleh menyebabkan tak sempat sejuk dan boleh juga menyebabkan kipas berpusing lebih lama. Hati-hati, dia macam-macam jenis penyakit ni. Bila kita kena baru kita tahu. Okey. Okey, so berapa minit sekarang? Okey, ni termostat yang baru Termostat yang baru, tunjuk jap termostat yang baru macam mana. Ni termostat yang baru Kalau kita ambil Proton lah. Biasa sikit pakai Proton sebab dia pun tak mahal mana sebenarnya. Okey, termostat. Alah, comelnya kecilnya. Yang tu lagi besar. Tu untuk model-model lama ni, untuk model-model yang baru sekarang ni kebanyakannya kecil-kecil je. Tengok atas jenis kereta juga. Okey. So, okey, sikit nak isukan tentang head gasket. Head gasket ni kalau kita tahu, dia ni untuk memutuskan silaturahim katanya. Aduh. Okey, fungsi dia untuk melekatkan, untuk memutuskan blok dengan head. Dia kena ada satu gasket di mana dia memisahkan antara air dengan minyak, kompres dengan kompres. Okey, lubang kompres tetap lubang kompres, tak boleh keluar daripada ruang dia. Okey, lubang air dia akan ikut laluan air. Lubang minyak dia akan ikut ke lubang minyak. Okey, lubang minyak akan mengikut ke lubang minyak. Bila dia terputus, dia akan masuk ke lubang air, boleh menyebabkan air itu berminyak. Okey, kalau laluan air masuk ke kompres, boleh menyebabkan air itu hilang.
boleh menyebabkan temperature lebih daripada separuh. Kenapa? Kena top up je air. Sedangkan tak ada bocor. Sebab apa? Boleh jadi memang kalau tak ada kebocoran berpunca daripada heat gasket yang bermasalah. Okey. Ni heat gasket yang betul-betul bermasalah. Ni untuk enjin Kempro kot, lebih kurang kot. MMC kot macam tu lah. So ni contoh je sikit tunjuk. Ni 3 piston, ni 4 piston. Okey, lubang je lah. Piston tak ada kat sini. Nanti korang cakap ni piston pula. Alright, so tolak tepi dulu. Okey, saluran air kita tengok kat sini. Ni pun sama yang tadi. Nampak? Adam? Okey. So, okey, ni benda yang paling penting sikit nak cerita kat sini. Okey, korang tengok Okey, ni top hose. Okey, top hose di mana sikit akan belah. Nampak Adam Sikit akan belah. Okey, korang tengok Ni getah tau. Sifat dia getah. Okey, di mana kalau kita buka, cuba tengok. Betul-betul. Nampak? Nampak? Okey, ni getah. Mana datang punca benda ni semua? Mana datang benda-benda macam ni? Tengok sikit boleh kikir kan? Okey. Nampak? Okey, sekarang ni sikit nak kaitkan isu dengan sistem coolant. Yang ni ini adalah sangat sikit rasa terlampau banyak sangat segelintir daripada pihak kita. Dia macam orang kata banyak sangat orang kata macam mana orang bagi tahu macam ni pakai air tu akan rosak, akan jadi macam ni, heat rosak. Lepas tu kalau pakai air tapis boleh menyebabkan radiator sumbat. Tertarik. Okey. Ngam. Okey. So bila kita pening, kereta aku dulu macam ni. Okey, sikit cerita buang lampu dia. Okey. Kereta aku dulu sebelum aku hantar ke bengkel, aku tak pernah pakai coolant. So lepas bengkel tu masuk coolant kat kereta aku, nama produk coolant tolak tepi dulu. Sebab bila kita tak tahu fungsi coolant, kita jadi macam tak boleh pakai coolant sebenarnya. Tak boleh pakai coolant. Sebenarnya tak boleh macam tu. Bila pergi bengkel masuk coolant, terus kereta dia ada masalah temperature lebih pada separuh. Okey, punca daripada coolant tu boleh menyebabkan paip pecah. Contoh, ni contoh sikit tunjuk. Bila paip pecah, dia akan salahkan produk yang mengeluarkan barang tu. Okey, kita kena faham. Kenapa ada orang cakap dia tak boleh masuk full coolant? Pernah dengar kan? Kenapa? Ada orang cakap kereta memang tak boleh langsung masuk air paip. Air paip langsung tak boleh masuk. Ada orang cakap pakai air bateri. Bukan asid bateri tau. Air bateri. Ada orang cakap kena pakai air bukit. Okey, sekarang ni korang yang jadi keliru ni sebenarnya korang tak faham isu asal dia. Sebenarnya kalau andai kata kereta tu datangnya daripada kilang menggunakan coolant. Okey, faham saluran piping air daripada blok, daripada heat, daripada hose, daripada water pump, daripada thermostat tak ada karat langsung. Langsung tak ada satu karat macam ni contoh. Tak ada langsung karat. So andai kata korang nak masuk coolant full sekalipun, benda tu tak akan mendatangkan isu. Percaya cakap Siki. Benda tu tak akan mendatangkan isu. Sampai Siki dengar boleh merosakkan heat gasket. Memanglah temperature panas. Memanglah heat gasket rosak. Kalau temperature tak panas, heat gasket tak mungkin boleh rosak. Faham? Okey, andai kata kita pakai coolant. Lepas tu kita dapat tahu yang kereta kita air radiator dah start karat. Okey, kita buka cap. Kita buka cap. Mana cap lama Cap lama. Okey, kita buka cap. Tengok Kita buka cap ni contoh kita buka. Untuk radiator cap ni dia ada 2 step di mana kita buka yang pertama dia tak akan keluar. Kalau andai kata ada pressure. Kalau nak tahu ada pressure ke tak, korang boleh tekan pipe ni. Bila korang tekan keras, jangan buka. Bila kalau korang rasa lembut, korang boleh buka.
Satu step, dua step baru boleh buka. Okey, buka alih ke sana. Jangan buka alih ke muka. Kalau ke muka nanti, mandai panas nanti. Bila korang buka, korang boleh tengok lubang-lubang. Okey, lubang-lubang yang Siki cakap tadi. Lubang-lubang ni. Nampak Idam? Cuba tunjuk. Cuba tunjuk lubang dalam tu. Nampak tak kat karat gitu? Okey, nampak Okey, bila korang buka, nampak dalam keadaan karat macam ni, korang pakai coolant, memanglah rosak. Memanglah boleh merosakkan part-part lain sebenarnya. Isunya sebab coolant ni memang ada sifat dia. Okey, coolant memang ada sifat hakisan. Memang dia akan makan, dia akan gigit karat-karat yang ada bahagian-bahagian hos. Bahagian-bahagian rumah termostat. Walaupun ini bukan besi, ini kelas iron. Okey, aluminium. Tengok, macam mana boleh ada? Nampak aluminium habis kena karat, melekat. Okey, bila korang pakai coolant, coolant akan gigit, dia akan makan semua ni. Dia akan makan, dia akan gigit-gigit. Bila korang buka cap tu tengok, kenapa karat pula? Sebelum ni aku pakai air pahit, tak ada teruk karat macam ni. Sebenarnya kita salah. Okey? Sebab sistem penyejukan kereta kita sebenarnya tak okey. Kalau andai kata kereta kita memang tak ada masalah air karat, korang nak masuk coolant memang tak ada masalah dan tak ada isu. Apa produk korang nak pakai pun tak ada isu. BMW ke, Nissan ke, Toyota ke, ikut korang lah. Tak ada isu. Yang jadi isu sebenarnya sistem penyejukan kereta kita. Kita pakai kereta, takkan kita tak boleh tengok. Spare tank berkeladak. Okey, spare tank pun berkeladak. Sedangkan spare tank spare je. Plastik kenapa berkeladak dengan karat? Pun kita tak tahu. Macam mana boleh karat Takkan plastik kena dengan air pahit boleh jadi karat? Okey, dia tak ada isu pun korang nak pakai air pahit ke, korang nak pakai air tapis ke, air bukit pun sebenarnya tak mendatangkan isu pun bagi Siki. Ini dasar atas pengalaman Siki, bukan cakap Siki ni pandai. Siki pun tengah belajar juga cari-cari punca masalah dan sebagainya. So bila dah ada karat, korang masuk coolant, itu yang menyebabkan kereta jadi rosak. Kereta jadi temperature panas. Jadi bocor sana, bocor sini, heat gasket terbakar dan sebagainya. Kalau andai kata kita tak pernah pakai coolant, kita menggunakan coolant. Contohlah kita pakai 2 botol coolant. 1 liter sebotol. Bila dia masuk sebotol, Okey. Bulan depan dia tengok dalam tangki penuh dengan karat. So korang wajib jangan petikaikan kedai itu dulu. Korang kena petikaikan kereta kita yang guna pakai. Tapi sepatutnya bengkel tu dia kena bagi satu penjelasan supaya orang yang datang repair dengan kita jadi pening. Macam Siki biasa menceritakan tentang kereta. Bila kita buat satu benda, kita bukan cari alasan. Kita bagi satu penjelasan supaya dia lebih faham sebenarnya. Bila karat Siki cakap macam ni, okey kita akan buat flush dulu, kita akan masuk coolant, bulan depan try buka cap. Ataupun 2 bulan depan buka cap. Kalau andai kata kotor boleh datang kita buat lagi flush. Sampailah karat tu kurang dan terus tak ada. Okey, sifat coolant memang macam tu. Okey, sifat karat. Tengok sifat karat. Okey, kalau kita tengok kat sini, dan tengok ni Ram. Nampak? Okey, nampak karat? Okey, kat ujung ni, dia ada satu o-ring tau. Rumah untuk pegang supaya tak ada kebocoran air. Betul? Tapi rumah dia hancur. Besi ni kena makan dengan karat, hancur pahit ni. Hancur pahit. Hancur. Besi pun hancur. Ini kan plastik. Okey. Besi. Hancur. Nampak hakisan daripada air yang karat. Karat ni memang aku hajar sikit sebenarnya. Kita nak bendung dia susah sebenarnya. Kalau kereta yang dah ada start karat dalam enjin, Siki suggest buat flush. Buat flush, masuk coolant bulan depan. Korang kena bukan labu duit terlampau banyak sebenarnya. Kita pakai kereta, kita tak jaga kereta. Maknanya kita ni pandai. Kan? Kita nak guna, okey kita bawa kereta kita, nak pergi mana, pergi Melaka lah. Bawa kereta. Kereta tu dah bawa kita pergi Melaka dia. Kau terima kasih kat kereta tu. Takkan kau cakap aku rugilah aku repair kau ni. Sikit-sikit rosak. Sebenarnya kita tak faham. Bila kita jaga maintenance. Maintenance kereta,
Memang kereta yang kita pakai sebenarnya memang ada maintenance di mana sampai masa wajib buat major service. Contoh simple tentang air. Bila banyak sangat, okey. Contoh dia cakap, oh kena masuk coolant, kena masuk air tapis, kena masuk air bukit. Itu sebenarnya tak mendatangkan isu pun. Yang jadi isunya sistem air yang dalam enjin tu. Sistem penyejukan. Kalau radiator pun karat, korang nak pakai air bukit ke, korang nak pakai coolant full ke, memang tak mendatangkan hasil pun sebenarnya. Okey, sebab engineer yang buat satu produk ni, orang kata, diorang ni, bukannya 3-4 hari tau. Benda tu lama. Diorang ambil, okey, dia buat macam ni, ada masalah. Sebab tu sistem update kereta pun, daripada pengalaman diorang juga sebenarnya. Kita macam pomen ni, hanya boleh bagi penjelasan je. Supaya kita faham, okey, ni radiator cap. Okey bang, ni radiator cap. Okey, radiator cap ni kalau ikutkan dia ada 4 jenis. Yang kebiasaannya ada kat kereta ada 2 jenis je. Tapi bila 2 jenis ni kita kena faham. Dia pakai 1.1 ataupun 0.9. Okey, korang jangan cakap, oh Persona aku pakai 1.1, bagus, elok. Kereta member dia 0.9, korang tak faham. Kena tengok atas radiator. Radiator yang keluar kan. Kita kena ikut atas radiator yang keluar tu. Dia tak semua sama. Bila orang tu dah tukar radiator, contoh nama sekian-sekian, dia akan buat cap lain. Contohnya dia akan beza antara nampak spring dan juga tak nampak spring. Okey? Nampak ada kepala atas ni. Okey, yang ni kepala dah hilang. Ni ada kepala, ni kepala dah hilang. Dimakan oleh karat. Nampak karat kan? Okey. So, memang sikit cakap, isu coolant ni kalau korang nak cerita memang tak akan habis. So, macam video sikit bagi satu penjelasan. Macam mana korang nak cegah coolant tu. Macam mana korang rasa macam nak pakai coolant. Aku takut lah pakai coolant sebenarnya. Aku tak percaya ke engineer yang buat coolant tu. Jangan macam tu kan. Engineer bukan, orang kata, bukan biasa-biasa lah kan. Terkena tak tangan kau gambar tu? Tak kena kan? Okey. So bila kau pakai coolant elok, buat flush elok, kau kena ingat dalam radiator ada karat, dalam piping boleh ada karat, dalam hose boleh ada karat, dalam housing thermostat boleh ada karat, dalam thermostat boleh ada karat, dalam head, dalam blok semua ada karat. Kau kena ingat. Bila korang servis radiator, tak mungkin karat yang dalam blok, dalam head tu bersih. Tak mungkin. Dia akan kekal ada dalam tu. Di mana andai kata korang flush 3 bulan sekali, korang flush sampailah karat tu dihakis dan terus hilang. Hilang tu mustahil bagi sikit sebab karat ni memang banyak tempat dia boleh melekat sebenarnya. Korang jangan ingat dekat radiator je ada. Okey? So, bila enjin dah ada karat, cuba buat cara alternatif di mana setiap bulan ataupun tiap-tiap 3 bulan sekali ke flush, buang dia akan gigit hakisan. Memang betul sifat coolant memang dia akan menggigit karat-karat yang ada. Contohnya macam ni, dia akan gigit dan boleh menyebabkan radiator ni sumbat. Coolant boleh menyebabkan radiator karat, itu betul. Orang cakap tu betul. Sikit akui betul. Sebab kalau kita fikir logik pun memang betul. Coolant memang hakis karat. Dia boleh makan, dia boleh gigit. Coolant bila bercampur dengan karat boleh menyebabkan heat gasket rosak pun boleh. Hati-hati. Okey, daripada radiator tak sumbat, korang tukar radiator baru, masuk coolant kau-kau, korang biarkan dalam blok, dalam heat, dalam tempoh 6 bulan, mesti radiator yang baru akan jadi macam ni. Confirm. Sebab tu tak faham, terlampau banyak sangat kata-kata dan cakap. Kadang-kadang situasi dan keadaan tu berbeza. Tak semua sama. Kita ingat, oh kita kena ni, orang ni kena benda yang sama. Sebenarnya lain. Okey, temperature aku panas lah. Fan motor rosak. Temperature aku panas lah. Radiator aku pecah. Kan lain. Tapi situasi sama. Betul? Temperature tu tak naik kan? Kereta aku air hilang. Macam mana air hilang Oh, cek bengkel. Paip bocor. Keluar air. Okey, paip bocor. Kereta aku cek bengkel, tak ada bocor tapi air hilang. Datang mana punca dia? Daripada heat gasket.
Lepas tu member cakap, kau buat apa kereta kau tu air hilang? Oh kedai tu pergi buat tak apa lah. Aku pun tak tahu lah berapa kena. 2,000 lebih gitu. Member cakap, kau kena tipu lah. Sedangkan kereta aku paip je bocor. Aku takut kereta kau pun paip bocor. Situasi, keadaan lain. Korang pegang spana, tak semua sama. Ingat. Betul? Tak semua sama. Kadang-kadang orang dah buat benda ni, tak sah masalah. Habis semua tukar. Semua tukar. Kayalah kedai. Betul? Lepas tu Lalas datang. Zikir, kereta abang ni macam-macam dah buat. Benda tu kat telinga Zikir dah serik sangat dengar. Okey? So sebenarnya kita nak simptom yang rosak kereta ni sebenarnya dia menggunakan kemahiran yang kita ada tu satu. Ilmu yang kita ada. Bukan kita nak cakap yang Zikir ni pandai. Zikir tak pernah cakap pun Zikir pandai. Semua kuasa daripada Allah. Allah yang ajar Zikir. Allah yang bagi kuasa kat Zikir untuk cek masalah. Dia bagi kita tenaga untuk bangun, berdiri, untuk bergerakkan tangan. Semua kuasa Allah. Siapa cakap kita yang kat tangan ni? Sebab dia pencipta. Betul? So tak ada kehebatan. Tak ada satu kehebatan pun kat Zikir. Macam Zikir, ada masalah. Okey, contoh termostat rosak. Macam mana kita nak tahu termostat tu rosak? Okey, kita pun pegang paip atas. Tengah running. Panas paip atas. Paip bawah sejuk. Sejuk. Bermakna termostat tak berfungsi. Kalau andai kata termostat berfungsi, boleh jadi apa? Boleh jadi apa? Water pump. Water pump tak berpusing. Okey, dia tak berpusingkan air tu. Pun paip bawah sejuk juga. Banyak kemungkinan benda yang sama. Bila korang tak faham, pening. Bila faham sikit-sikit, okey. Okey? Okey, macam biasa, andai kata ada kekurangan, kelemahan daripada Zikir, Zikir minta maaf sangat. Yang datang, yang baiknya datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang semua datang daripada Zikir sendiri. Zikir minta maaf sangat. Andai kata terkasar bahasa. Next time kita jumpa lagi. Yang belum subscribe Zikir punya channel, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Zikir minta maaf, ambil masa korang lama sikit untuk video ni. Andai kata manfaat, minta tolong share. Kat grup ke, kat adik-beradik ke, kat kawan ke, bagi tahu ke. Okey, untuk subscribe Zikir punya channel, kita bangunkan channel kita. Next time kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang mengenai kereta banjir. Nak on subscribe guys, bawah guys. Betul? Okey. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum.